Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Video kali ini kita nak cerita tentang isu semasa yang tak ada berapa kena-mengena dengan politik. Cumanya ialah oleh kerana kita belum lagi ada satu channel khusus untuk membincangkan isu-isu semasa yang tak ada kaitan dengan politik, maka terpaksalah kita ulas menggunakan channel ini. InsyaAllah dalam masa terdekat ini, saya akan mewujudkan satu channel khusus untuk membincangkan isu-isu masyarakat, isu-isu setempat, isu-isu viral dan isu-isu semasa yang tak ada kena-mengena dengan politik dalam satu channel yang tertentu. Jadi insyaAllah bila dah wujud channel itu, saya akan maklumkan kepada anda dan tolong follow dan juga subscribe beramai-ramai insyaAllah. Malam ini saya nak bicara tentang satu ruling yang menggemparkan negara pada hari ini, iaitu ruling oleh Mahkamah Persekutuan yang telah memastikan Seksyen 498 Kanun Kesiasaan, iaitu kesalahan menggoda isteri orang tidak lagi relevan dan dimansuhkan. Itulah ruling daripada Mahkamah Persekutuan di mana benda ini telah pun tersebar merata-rata pada hari ini. Dalam penghakimannya, Tengku Maimun iaitu hakim yang bertugas menyatakan seksyen ini telah pun outdated, telah diwujudkan sebelum merdeka lagi dan memang ada ruling khas untuk Mahkamah Persekutuan bagi meneliti dan juga meminda ataupun untuk memansuhkan mana-mana ruling ataupun akta yang sudah tidak lagi relevan. Jadi selepas ini, kesalahan menggoda isteri orang tidak lagi ada dalam perlembagaan persekutuan. Dan benda ini menarik tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab apa tahu? Sebab kesalahan memikat isteri orang ataupun menggoda suami orang ini ada di dalam enakmen jenayah syariah negeri-negeri. Jadi kita nak tengok juga, let's say, kalaulah berlaku perbuatan menggoda isteri orang dalam negeri A dan kemudian didapati bersalah oleh mahkamah syariah dan dia bawa benda ini pergi ke mahkamah tinggi ataupun mahkamah persekutuan, adakah kes ini akan ditolak begitu saja sebab kuasa mahkamah tinggi dan juga mahkamah persekutuan jauh lebih kuat berbanding dengan kuasa mahkamah syariah? Tapi dari satu segi lain tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya ruling ini adalah satu langkah yang terkebelakang. Alasan Tengku Maimun yang mengatakan bahawa benda ini hendaklah dimasukkan kerana ini berlanggar dengan kesamarataan manusia. Benda itu pelik sebenarnya. Apa maksudnya dengan kesamarataan manusia ataupun hak asasi manusia ini tuan-tuan sekalian? Adakah kerana mungkin seorang suami itu, seorang lelaki itu, orang kata apa, boleh digoda oleh perempuan lain, sebagai contohnya seorang suami orang itu boleh digoda oleh perempuan lain, maka tidak menjadi kesalahan bagi seorang lelaki untuk menggoda isteri orang? Macam tu ke? Saya tidaklah mempertikaikan keputusan mahkamah, tetapi saya berbicara dari segi hukum dan juga dari segi adab. Sebab benda-benda ini sebenarnya telah melanggar tata susila di negara kita ini tuan-tuan sekalian, serta boleh dikatakan berlanggar dengan hukum agama itu sendiri. Sebab Nabi SAW telah pun bersabda dalam satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud, antara lain berbunyi, tidak termasuk dalam golongan kami iaitu umat Nabi Muhammad mereka yang merosakkan hubungan seorang isteri dengan suaminya. Jadi benda ini bukan kecil. Menggoda isteri orang ataupun to some extent menggoda suami orang dengan bertujuan untuk memecah belahkan rumah tangga mereka merupakan satu kesalahan di sisi undang-undang agama Islam. Jadi merupakan satu perkara yang sangat-sangat pelik sekiranya kalau perlembagaan persekutuan akta yang berkaitan dengan perkara tersebut tiba-tiba sahaja dimansuhkan dengan ruling yang sebegitu rupa. Saya tidak mempertikaikan kuasa mahkamah sebab saya tidak mahu dikatakan menghina mahkamah. Tidak. Mahkamah telah membuat keputusan dan kita memang terpaksa akurlah unless kalau ada mana-mana pihak ingin mencabar keputusan mahkamah itu secara rasmi. Cuma dari segi agamanya, dari segi adabnya serta tata susilanya, benda ini tak kena tuan-tuan sekalian dan benda ini akan menyebabkan begitu banyak sekali kisah orang lelaki yang menggoda isteri orang dan terlepas begitu saja. Dan satu soalan yang ingin saya tanyakan, sekiranya kalau ada lelaki menggoda isteri orang dan suami si isteri itu bertindak balas cuba untuk menghalang penggodaan itu dan mungkin terjadi satu altercation, satu pergaduhan dan sebagainya, jadi siapakah yang akan dianggap bersalah? Adakah yang menggoda itu bersalah ataupun si suami yang mempertahankan isterinya itu yang bersalah? Itu yang kita kena perhatikan, kena perhalusi. Jadi saya faham bidang mahkamah ialah untuk mengukur dan juga untuk menjalankan undang-undang. Kita faham sangat-sangat. Cumanya dalam buat ruling ini, kadang-kadang bagi saya lah, kita kena ambil keadaan setempat, kena ambil situasi dan sebagainya. Akta 498 itu memang merupakan akta yang wujud sebelum kemerdekaan. Tetapi itu bukanlah satu alasan untuk memastikan akta itu dimansuhkan pada ketika ini. Boleh sahaja ditambah baik, boleh sahaja dipinda. Tetapi itulah,
bila akta ini dimansuhkan dan tidak lagi dimana pakai, saya berpandangan berkemungkinan besarnya selepas ini bakal berlaku banyak lagi kisah penyondolan, dan kali ini bukan si wanita menyondol suami orang tetapi si lelaki menyondol isteri orang. Apatah lagi baru-baru ini tersebar satu berita yang mengatakan bahawa Malaysia adalah antara negara yang mencatatkan kisah isteri curang yang tertinggi, iaitu 38%. Jadi adakah semata-mata for the sake of ruling dan sebagainya sanggup kita mencambahkan lagi kerosakan yang makin tidak terbendung dalam masyarakat pada ketika ini? Jadi saya mengharapkan sangat-sangat ada mana-mana peguam yang mencabar keputusan mahkamah tersebut ataupun cuba untuk meminta direview kembali keputusan ataupun ruling oleh mahkamah itu. Apa-apa pun saya mengharapkan sangat agar benda ini tidak dijadikan sebagai tiket untuk mana-mana lelaki ataupun wanita untuk menyondol rumah tangga orang lain. Tolong jangan macam itu. Kalau benda itu berlaku di depan mata saya akan tanya satu soalan ini ke batang hidung mereka. Mau tak Tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?